mata. Ya. Matamu. Dalam ni semua orang ada mata. Ya. Lepas tu kalau buka bab alam barzah, yang mula-mula yang dirobek oleh cacing, oleh ulat, itu dalam kubur ni mata. Mata. Kenapa mata? Sebab mata ni bermulanya orang buat dosa pada mata. Mata. Ya. Itu mata kena jaga sungguh mata. Ya. Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal akla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rusna bi aynika allati la tanamu wa kafina bi kanafika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika 'alaina fala tuhlikna wa anta raja'una wa anta raja'una wa anta raja'una ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita lagi dapat kita bertemu pada malam ini, iaitu kita bertalaki, iaitu kitab tasawuf dan kitab muhimmah. Mudah-mudahan untuk bekal kita mati. Sebab kita semua akan mati. Tak ada siapa yang tak mati. Sebab syarat nak masuk syurga kena mati. Ada yang tak mati mana ni? Semua mati. Semua mati. Kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertemu dengan malaikat Allah, malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar Nakir ni matanya kebiru-biruan. Dia akan memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Dia akan memukul bagi umat Nabi Muhammad yang melanggar perintah Allah, yang mati belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tinggal dalam kubur bukannya sehari dua hari, ratusan ribu tahun sampai hari kiamat. Dan kita akan dibangunkan pada hari itu. Tengoklah mereka pada ketika matinya dalam keadaan macam mana. Ada mereka yang bangun daripada kubur berbadan manusia, berkepala babi. Ada yang berbadan manusia, berkepala kera. Ada yang berbadan manusia yang berkepala anjing. Dan ada yang mereka dalam keadaan yang sangat menakutkan. Dan ada yang mereka dalam keadaan yang mengembirakan. Itu bagi orang-orang soleh, orang yang bertakwa, yang mereka mati di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu syarat. Itu bukan syarat. Di antara 5 yang disuruh Rasulullah yang disegerakan. Yang pertama iaitu menikahi, suruh dinikahkan anak perempuannya apabila sudah cukup umur. Bila ada orang nak, nikahlah. Yang kedua apa dia? Bayar hutang. Bayar hutang pun kena disegerakan, jangan lambat-lambat bayar hutang. Yang ketiga iaitu apabila tetamu datang rumah, kena hidangkan makanan minuman secepat mungkin, jangan lambat-lambat. Jangan terhegi-hegi. Sebab tetamu ni datang membawa rahmat. Dia datang bawa rahmat, nanti dia keluar, dia buat dosa kita sampai tengah jalan, malaikat buang di tengah-tengah laut. Yang ketiga. Yang keempat, yang kelima iaitu disegerakan, iaitu bagi mayit orang yang dah mati ini disuruh disegerakan, dikebumikan secepatnya, jangan lambat-lambat. Jangan lambat-lambat. Ni Rasulullah suruh 5 benda ni kita. Ini yang keempat kan? Yang kelima iaitu istighfar, minta ampun kepada Allah. Betul, bila kita buat ada salah dengan Allah, cepat-cepat minta ampun dengan Allah. Di antaranya penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa baca sekali, apa kelebihan dia? Jika dia mati pada hari itu, dia dah ada kunci untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Penghulu istighfar, baca sekali, kelebihan dia seperti dia membaca istighfar 1000 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 1000 kali. Kalau baca 3 kali, dia dah ada kunci untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu nak masuk syurga ni iaitu orang yang bertaubat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita buka dalam kitab Penawar Bagi Hati. Tadi baru mukadimah. Umul kitab Al-Fatihah.
Auzubillah minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawa matamu, mata, ya, matamu. Dalam ni semua orang ada mata. Ya. Lepas tu kalau buka bab alam barzah, yang mula-mula yang dirobek oleh cacing, oleh ulat, itu dalam kubur ni mata. Mata. Kenapa mata? Sebab mata ni bermulanya orang buat dosa pada mata. Mata. Ya. Itu mata kena jaga sungguh mata. Mata pula, kalau siapa nak mata tu tak rabun, mata suka baca Quran, ya, disuruh, ada dalam hadis, ya, ada dalam hadis, disuruh setiap malam tu nak sebelum tidur pakai celak. Pakai celak. Tengok aja jemaah tabligh, orang suka pakai celak, ya. Kita tak suka pakai celak. Faham, ya? Pakai celak. Tapi celak anda tahu, celak ni ada dua. Satu celak yang pensel tu, tengok kalau dia ada minyak, hati-hati nak berwuduk sebab dia kena buang sungguh sebab dia ada minyak. Celak. Sunat pakai celak pada hari Jumaat. Sunat pakai celak. Isteri pula sunat, ya, berlawa-lawa untuk suami. Tak ada, dia berlawa bukan untuk suami, untuk orang lain. Keluar rumah kami cantik macam Mat Lampir. Dalam rumah Allahu Rabbi, ya. Kena beritahu lah sebab suruh bini mengaji, ya. Itu dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Tengok ni, ya. Bulan PKP ni, orang semua pakai mask, ya. Takut kena virus corona. Bagus saja jaga kesihatan. Tapi kadang pakai mask, tapi aku sebelah pendek, nampak? Ya, pakai mask, aurat buka. Dia lebih takutkan tentang penyakit, dia takut. Tapi api neraka Allah tak takut. Peluh api neraka Allah ni, peluh api neraka Allah ni, nanah penduduk neraka, peluh penduduk neraka, jika jatuh dekat bumi ni hancur. Busuknya bumi ni. Tentang penduduk neraka Allah. Lepas itu Rasulullah suruh kita baca lepas solat tu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Minta dengan Allah agar kita dijauh daripada api neraka Allah. Siapa minta dengan Allah, neraka ni dia minta dengan Allah. Ya Allah, hamba engkau, umat Muhammad, minta jauh daripada api neraka engkau, wahai Allah. Api neraka ni minta dengan Allah. Nampak? Kelebihan siapa baca Allahumma ajirni minan nar. Ketahuilah bahawa matamu dijadikan oleh Allah. Allah yang jadikan mata kita. Bukan orang lain jadikan mata kita ni. Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Duniawi dan tentang akhirat. Tentang dunia apa dia? Kita dapat melihat tentang keindahan alam. Bila tengok bulan, ingat Allah. Tengok matahari, ingat Allah. Tengok bintang, ingat Allah. Tengok lembu, nampak lembu, ingat Allah. Tengok bini, ingat Allah, nampak bini. Lupa Allah dah. Lupa Allah, nampak bini. Tambah malam Jumaat, tengok bini, lupa dah Allah. Tengok perempuan, lupa Allah. Ya. Lepas itu tengok perempuan tak haram. Tengok perempuan harus saja. Ya. Tengok orang perempuan baca pemberita di TV, tak haram. Harus sahaja. Akan jatuh haram bila mendatangkan syahwat. Kena faham? Ya. Dia orang tak nak mengaji. Tak nak ngaji di Al-Facebooku, Al-Google, habis Al-Whatsappu, habis ngaji tak nak. Apa kelebihan orang menuntut ilmu? Kan adalah hadis, talibul ilmi, talibul rahmah. Penuntut ilmu, penuntut rahmat. Kita dalam rahmat ni. Dalam rahmat. Antara faedah ukhrawi, ya, itu memandang kepada langit, matahari, bulan, bintang dan lainnya supaya engkau berdalil dengan atas adanya Allah. Yalah. Itu dalil yang mudah. Ya. Apa itu tentang Allah dengan kaji-kaji. Allah duduk mana? Allah duduk aras, Allah duduk ke aras yang nombor berapa? Duduk kursi mana? Bodoh lah. Cari-cari Allah apa? Kita sendiri roh pun tak tahu. Tahu roh kat mana? Roh kita sendiri pun tak tahu nak cari Allah apa. Ya. Ni akhir zaman nampak. Banyak orang bergaduh tentang Allah tinggal kat mana, duduk aras mana. Ada setengah orang pula bagi tahu Allah turun di Bukit Tursina, lepas turun naik ke langit pula, duduk kat langit. Bodoh betul lah orang ni. Tak nak mengaji. Mengaji lah.
Lepas tu kena belajar berilmu. Ilmu ni dia ada ilmu kasbi, ya, ilmu laduni. Apa cara ilmu kasbi? Ilmu kasbi ni ilmu kasbi. Dia berguru dari sanad ni ilmu kasbi. Ya, ni katakan ilmu kasbi. Betul pentingnya berguru, pentingnya ada sanad. Tengok Rasulullah, dia adalah manusia number one masuk dalam syurga Allah, number one masuk dalam syurga. Ya. Dia pun belajar dengan malaikat Jibril. Wah, itulah guru Rasulullah. Dia number one masuk dalam syurga. Istighfar tak pernah tinggal. Nampak? Quran tak pernah tinggal. Ya, tasbih tak pernah tinggal. Kita malas bertasbih, malas berzikir, malas baca Quran. Baca bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan tak baca dah. Bila ustaz cakap dia marah kat ustaz, dia tak berhati dengan ustaz. Dunia nak kiamat, dekat kiamat, bila dekat kiamat ulama-ulama Allah wafat kan. Tengok bulan ni, tahu bulan ni berapa ramai ulama Allah wafat kan. Dia dalam kitab sebut, dalam hadis sebut, dia bukan mengatakan ulama tu dia wafatkan, ilmu diangkat. Itu bila ulama diwafatkan, maka ilmu hilang. Itu pentingnya ulama. Ulama warasatul anbiya, belajar nahwu saraf, anbiya itu dijamakkan. Bila dijamakkan, anbiya itu sebenarnya adalah para nabi dan para rasul. Bila kita belajar nahwu saraf, anbiya itu dia dijamakkan, dia dihimpunkan adalah ulama. Biar orang tak suka dengan ulama, suka kawan dengan artis. Apa barang kawan dengan ulama. Dengan artis lagi bagus. Ulama akan bagi syafaat. Ulama berapa orang syafaat? 70. Dia bagi 70 syafaat kepada anak murid. Lepas tu kau belajar dengan ulama, belajar dengan ustaz, jangan duduk jauh-jauh. Duduk depan-depan. Biar ustaz nampak, tu guru tu nampak. Besok kalau negeri akhirat, nak minta tolong kan? Kerana minta tolong geng-geng motor, tak boleh. Geng-geng kolam pancing, tak boleh. Geng-geng kereta, tak boleh. Minta syafaat dengan ulama. Ulama dengan Nabi, dengan orang soleh. Atas keesaannya dan atas kuasanya. Nampak Allah tu maha kuasa. Tengok langit, siapa boleh buat? Langit tak ada bertongkat. Tak bertongkat pun langit. Tak ada tongkat pun. Tak ada tongkat langit nampak tau. Hebatnya Allah. Tu bila tengok langit ingat Allah. Tu yang doa lepas surah Isra. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma al-afiyah wa ja'a bisyamsi min matlaiha. Allahumma rizqni khairan hadzal yawm wa dafa'anni syarrah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada sembahyang sunat Isra' bagi tadi? Mampu, tak ada sembahyang. Sembahyang sunat Isra'. Orang soleh, Isra' sembahyang sunat dah tak tinggal. Lepas tu kalau dia kena muhasabah diri, apabila dia dapat perkara-perkara akhirat, tu dia katakan, nikmat yang paling baik. Nikmat yang paling hebat. Siapa dapat perkara akhirat, dapat baca Quran, dapat sembahyang sunat duha, sunat Isra', sunat awabin, sunat taubat, sunat tasbih. Bangun malam boleh bangun, baca Quran boleh, tolong orang boleh. Tu tandanya orang tu dalam keredaan Allah. Dia dalam rahmat Allah. Tapi kalau hidupnya tak dapat baca Quran, tak dapat berzikir, tak dapat selawat, hidup ni dapat cari duit, dapat berak dalam makannya. Na'udzubillah min zalik. Apa nak bawa besok kat negeri akhirat? Negeri akhirat tak bawa handphone, tak bawa. Nak selfie dengan malaikat tak ada, tak dan. Tapi negeri akhirat, negeri yang hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Anak tak jumpa bapak, isteri tak jumpa suami. Tak jumpa, diorang tak jumpa macam mana masing-masing untuk diadili. Lepas tu mahkamah Allah lebih hebat daripada mahkamah dunia. Tu mahkamah Allah. Mahkamah Allah, Allah sendiri yang mengadili. Allah panggil, ya abdi, ya abdi. Apa makna dia? Wahai hambaku, ya abdi. Dia panggil kita. Allah kata, Allah tanya kita. Aku nak tanya dengan kau, malaikat aku yang mencatat amalan baik dan jahat. Adakah dia catat benda yang kau tak buat, dia catat. Benda yang kau buat, dia tak catat. Nampak ni? Allah nak mengadili seadil-adilnya di negeri akhirat. Cari lari punya, semua pasti punya. Dekat negeri akhirat, ada 120 pembarisan. 80 pembarisan siapa? Umat Nabi Muhammad.
40 pembarisan umat Nabi-Nabi terdahulu. Ini dekat negeri akhirat. Ada mereka duduk di bawah pembarisan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Pembarisan para awliya, pembarisan orang-orang saleh. Ada mereka duduk di bawah pembarisan Fir'aun, yang pembarisan Qarun, pembarisan Namrud. Tengok hidupnya kat dunia macam mana, apa yang dia buat. Kadang kedekut sangat, bakhil sangat. Tolong orang tak nak, zakat tak mau keluar. Sibuk dengan hal dunia, duduk pembarisan Qarun. Qarun ni bukan orang Qarun ni bukan kafir. Dia siapa Qarun ni? Dia Islam Qarun ni. Asalnya dia menyembah Allah. Dia kawan baik dengan Nabi Musa. Qarun. Dan lagi faedah untuk melihat Al-Quran. Nampak? Siapa jiwa nak tenang dan dia nak menghindar penyakit nyanyuk, Quran jangan tinggal. Quran jangan tinggal baca. Dan siapa nak selamat dalam kubur pula, surah Al-Mulk jangan tak baca seolah. Bukan panjang pun, 30 ayat. Berapa minit? 6 minit atau 7 minit. 30 ayat. Tengok Facebook apa je. Main PUBG lagi berapa lama. Kadang main PUBG, geng ustaz-ustaz main PUBG. Geng ustaz main PUBG, geng budak pondok main PUBG, anak ustaz main PUBG. Ni lah penyakit. Tak masalah nak main PUBG, main. Main, tak masalah. Itu kita untuk menghiburkan tentang keduniaan, tak masalah. Tapi tentang akhirat jangan lupa lah. Tak masalah nak bersukan, nak main PUBG, main lah. Tapi akhirat jangan lupa, itu ya. Jangan sampai kita main PUBG, jangan kita sampai bersukan. Kita buat benda-benda keduniaan, kita lupa akhirat. Ni kadang masalah. Tapi itulah kadang-kadang masalah tentu lah. Bila PUBG sanggup melabur beratus-ratus, beli pakaiannya, beli senapang. Tapi akhirat, Allahu Rabbi. Kadang nak beli kain sugi pun tak mahu. Korang sini orang tempat lain. Tengok macam kat sini. Nanti kat dalam syurga, kita tak ada berhimpun majlis ilmu, tak ada. Tak ada. Dalam syurga ni tempat bersukaria. Syurga. Dalam syurga ni dia bukan tempat bersusah payah. Dalam syurga ni tempat sonok-sonok syurga. Ini macam ni kita susah payah ni, susah payah. Tinggal anak, tinggal bini, duduk tempat macam ni kan, duduk lama lebih kan kebeh. Dalam syurga dia tempat yang bersukaria. Ni dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat leher bidadari tu ada nama Rasulullah. Dekat dada bidadari ada nama suami, Abang Nahar. Nama aku lah, apa nama korang. Bidadari syurga, Allahu Rabbi. Bidadari dunia yang kentut busuk, kadang kita tak ada tidur malam. Macam mana bidadari syurga Allah. Lepas itu kata Rasulullah, umatku bagi perempuan, dia senang masuk syurga. Jika dia jaga 4 perkara, tak silap, 4 perkara. Pertama, jaga solat dengan sempurna. Mayang kena belajar, mayang dia kena tahu. Dia bukan main semayang, dia kena belajar rukun kaulinya, rukun qalbinya, rukun fi'li, kena belajar. Rukun kaulinya, fi'linya, perbuatannya, tamakninahnya, qalbinya, dia kena belajar, bukan main semayang. Kalau dia main semayang, mayang sah tapi Allah tak terima. Itu pendapat mengatakan tak sah pula. Sebab dia tak tahu apa yang dia buat. Tentang puasa yang kedua, tentang puasa. Puasa, dia kena jaga puasa sungguh-sungguh. Yang ketiga apa dia? Allah bagi tak ada lampu sekejap je. Kubur tak ada lampu. Melihat Al-Quran. Kena rajin tengok Al-Quran. Rajin tengok Al-Quran. Tapi kita sekarang malas tengok Al-Quran. Tengok handphone 24 jam. Bangun tidur tengok handphone. Dengan ceramah pun kadang main handphone ni. Habis semayang main handphone. Orang dulu tak Quran. Bangun baca Quran. Belum tidur baca Quran. Nak tidur baca Quran. Orang dulu. Lepas tu orang dulu mati tengah baca Quran. Orang sekarang mati tengah main PUBG pada. Mati tengah main PUBG. Hati-hati orang main PUBG. Hati-hati lah, dah banyak berlaku lah. Bimbang tengah mati main PUBG, tangan macam ni sebut tembok. Mampu ya. Melihat jalan ke masjid.
Kalau buka dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Siapa keluar rumah menuntut ilmu. Ini hadis ni daripada Nabi ya. Menuntut ilmu. Siapa keluar rumah bagi masjid. Ya, ikan di laut, binatang di darat. Ya, mereka semua mendoakan kepada umat Nabi Muhammad yang keluar daripada rumah menuntut ilmu dan pergi sembahyang berjemaah. Buka dalam hadis Imam Bukhari pula, siapa pergi sembahyang jemaah, ya, dia berwuduk, ambil wuduk dekat rumah, contoh dia sembahyang subuh kat masjid surah, ambil wuduk kat rumah, satu waktu, satu haji. Nampak? Kena ambil wuduk kat rumah. Ya, tak payah ambil wuduk kat masjid. Ya, untung nak senang dapat pahala haji. Umat Nabi Muhammad ni dia beruntung. Banyak kelebihan umat Nabi Muhammad tu yang kita buka, kalau kita buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar, Nabi Adam dia cemburu dengan umat Muhammad, cemburu dia, ya. Umat Muhammad ni untung dia, nampak buat salah dekat dunia, kalau dia minta ampun dengan Allah dapat masuk syurga, nampak. Ya. Buat salah dengan Allah banyak, ya. Tak dipisah dengan bini dia. Nampak hebat umat ni dia beruntung. Buat salah dengan Allah banyak kali pun tak dilucutkan pakaiannya, tetap berpakaian. Tu kata Nabi Adam, aku buat salah sekali dengan Allah, Allah lucutkan pakaian syurga. Aku buat salah sekali dengan Allah, aku dipisah dengan bini aku. Aku buat salah dengan Allah sekali, aku minta ampun di bumi mana, di negeri mana Allah tak ampunkan aku. Di bumi Mekah baru Allah ampunkan kesalahanku. Umat Muhammad ni, nampak, minta ampun kat mana-mana pun Allah ampunkan. Ini kelebihan umat Muhammad. Umat Rasulullah. Siapa rajin selawat, akan bertemu dengan Rasulullah. Hari ni selawat banyak kali selawat. Banyak selawat. Sekali selawat, apa kelebihan dia? Selawat sekali. Kalau kita selawat sekali, Allah dan para malaikat berselawat kat kita 10 kali. Kalau 10 kali, Allah para malaikat selawat kita 100 kali. Kalau kita selawat kata Rasulullah 100 kali, Allah dan para malaikat selawat kita 1000 kali. Kalau kita selawat satu lagi 1000, dia 1000 kali. Nanti bahu kita ni berlaga dengan bahu Rasulullah depan pintu syurga. Akan susah pun. Paling pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Panjang sikit. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Panjang ni, selawat Hijriyah, selawat Nariyah, selawat Badawi, selawat Syifa, selawat Azamiyah. Tak nak berlaga dengan bahu Rasulullah, tak nak. Bahu Nabi tu, faham? Bukan bahu ni kawan-kawan kita. Rasulullah manusia yang hebat. Dada dan perutnya sama rata. Rambutnya Allahu Rabbi ikal mayang. Ya, dia kalau mukanya ibarat bulan purnama. Siapa tengok wajah Rasulullah, muka Rasulullah, ya, dirindu dengan Rasulullah. Ni hebatnya Rasulullah. Rasulullah ni handsome, cantik. Faham, ya? Wangi, tubuhnya wangi Rasulullah. Dia kalau duduk sini, wangi Rasulullah. Kita duduk, mapak tempat. Faham, ya? Bawa, Rasulullah tak buat dosa. Dia maksum. Kita buka dalam satu pendapat, dia buat najis di padang pasir pun najisnya hilang. Dia telan oleh bumi. Nampak hebatnya Rasulullah. Peluh Rasulullah bau kasturi. Peluh kita, peluh di sampah. Bau kasturi, peluh Rasulullah. Sebab dia tak buat dosa. Tak buat dosa. Kalau segi kopiah, Rasulullah dia tak pernah buka kopiah. Dia buka kopiah pada waktu nak tidur. Ni hebat Rasulullah. Kita belajar tak pakai kopiah. Rasulullah kopiah tak nak buka. Ni kopiah ni sunnah. Kopiah sunnah. Apa kan dalam kitab sebut, dalam kitab tasawuf, hadis ada. Siapa keluar ke pekan, tidak menutup kepalanya, maka dia dikencing kepalanya oleh syaitan. Syaitan kencing. Bila syaitan kencing, dia jadi papa. Papa tu macam mana? Tak suka dengan agama. Tak suka baca Quran, tak suka dengan orang soleh, tak suka orang bagi nasihat, tak suka. Belajar lagi kitab tasawuf. Apa ulama beritahu, kalau kamu belajar, hati kamu meronta-ronta, jadi marah kat ustaz tu, jadi marah kat orang bagi nasihat. Kamu dengar kuliah ke orang bagi nasihat, telinga kamu panas, kamu sakit hati. Itu tanda dosa telinga. Kalau hati, dosa hati. Dan kepada tempat menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni. Ini ada perkiraan ni. Ni kapek ni akan menjadi saksi dekat negeri akhirat.
Kapet ni, mikrofon ni semua ada jadi saksi kat negara akhirat. Bawa orang kena tu. Dekat negara akhirat ada CCTV. Lari. Dengan bini boleh bohong kan, dengan Allah tak boleh bohong. Telefon bunyi ting 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 ting. Siapa? Kawan. Padahal bakal bini nombor 2. Dengan bini boleh bohong, dengan Allah tak boleh bohong. Sebab kita ni sebenarnya kita ni semua ada bodyguard. Ada bodyguard. Ni malaikat dan bodyguard. Ke mana kita pergi, dia ada ikut, dia follow. Kita tak nampak. Sebab apa? Kita ada hijab. Hijab tu apa? Dia ulama bagi tahu hijab tu salah satunya dosa. Tu orang bersih ni, Allah buka hijab dia. Untuk ilmu. Talibul ilmi, talibur rahmah. Talibul ilmi, talibur rahmah, menuntut ilmu untuk rahmat. Talibul ilmi fardhu ala kulli muslim wal muslimat. Hai talib, tuntutlah ilmu, fardu ke atas kamu, kena belajar. Kena belajar. Ilmu fardu ain ni wajib belajar. Nak nikah, belajar, suami ni wajib belajar bab tentang darah haid. Kalau tak tahu darah haid, dosa je. Dosa. Tak tahu darah haid, dosa. Tak tahu bab nifas, dosa. Semayang banyak orang tak selesai. Tu orang tanya aku, Ustaz, saya semayang. Niat semayang ni, saya niat sebelum takbiratul ihram. Sah? Kita sebelum takbiratul ihram, kita niat saja aku semayang pada zuhur 4 rakaat. Kena Allah Ta'ala. Allah Akbar. Sah? Betul-betul ni, sah tak sah ni? Ada takut sah, ada sah. Mana sah? Niat ni dia kena berserta dengan takbiratul ihram. Bila alif aja kena niat. Dia ada qasad, ta'arad, ta'yin. Bukan niat sebelum takbiratul ihram. Bila dia ada qasad, dia ada ta'arad, dia ada ta'yin. Qasad sahaja aku sembahyang. Ta'arad fardu zuhur ke, ya. Qasad, ta'arad, ta'yin. Kena tak ada. Kena ngaji ya. Menang itu. Niat sebelum takbir senang. Dalam sembahyang dia ada takbiratul ihram. Pada ketiga mula-mula solat. Takbiratul ula. Mana ula? Takbir yang mula-mula. Takbir intiqalat. Selain ni boleh takbiratul ihram Allahu Akbar. Sami Allah. Man hamidah tu. Allahu Akbar. Tu takbir intiqalat. Kena getak sikit tak boleh Tu belum bini getak. Kalau bini getak lagi habis. Main orang lelaki hebat macam mana kau. Dengan bini habis ustaz pun habis. Main orang perempuan ni. Sebab orang lelaki kalah dengan orang perempuan. Mana kita tak buat tu. Orang lelaki kalah dengan orang perempuan. Orang lelaki suka dengan orang perempuan. Betul dalam syurga Allah bagi kita perempuan. Allah bagi bidadari dalam syurga ni. Antara faedah duniawi, bukan adalah di dunia mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Al-maghrur. Dunia itu tipu daya. Tak salah ada dunia. Tak salah ada motor, tak salah ada kereta, tak salah ada rumah. Tapi jangan antara faedah duniawi pula melihat perusahaanmu, melihat kita tentang kita apa kita buat, tentang kita kerja, tentang kita berniaga, bila nampak berjaya, ingat Allah. Tu dia kata tentang duniawi. Dunia sekejap sakit ni sekejap cantik sekejap, sihat sekejap, huduh sekejap, kaya sekejap, miskin pun sekejap sekejap kaya sekejap kaya pun makan satu pinggan kak, miskin pun makan satu pinggan kak. Kaya pun berak tahi kak, miskin pun berak tahi kak. Tak salah nak kaya, tapi jangan lupa Allah itu. Tengoklah sahabat Nabi, siapa yang kaya? Abdurrahman bin Auf, kaya. Dalam satu pendapat mengatakan apabila dia wafat, dia punya ketolak emas ni sebesar-besar meja ni puluhan. Ni Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Pernah pada satu ketika dia tertinggal takbiratul ula. Dengan Rasulullah nak sembahyang berjamaah. Itulah habis sembahyang, dia jumpa Rasulullah, aku nak infak untaku 1000 ekor ke 100 ekor pada jalan Allah. Dia kata sebab dia tak dapat takbiratul ula. Tak dapat sembahyang takbiratul ula dengan Rasulullah. Sembahyang jemaah.
Kata Rasulullah tidak menyamai lagi pahalanya orang sembahyang berjemaah. Nampak? Antara faedah duniawi pula melihat perusahaanmu dan melepaskanmu daripada segala perkara yang menyakitkanmu seperti terjatuh dan berlanggar. Itu ada doa dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Apabila kita nampak orang accident, nampak orang jatuh motor, nampak rumah terbakar, baca doa tu. Alhamdulillahillazi afani wa ma batalani wa faddalani ala katsiri min ibadihi tabdila. Kalau seorang, kalau kami mengambil alhamdulillahillazi afana wa ma batalana wa faddalana ala katsiri min ibadihi tabdila. Kalau kita baca doa ni, kita dihindar. Kalau orang tu accident, dapat musibah, kita dihindar daripada accident macam orang. Nampak rumah orang terbakar, kita baca lah. Tak ada. Nampak rumah orang terbakar, ambil bearer. Itu je lah. Sabar. Tidur lah. Baiklah, masuk tentang mensyukuri mata. Mata. Mata ni, nikmat mata ni pun tak boleh balas lah. Nikmat Allah tak boleh balas. Cuba bangun tidur, tak boleh tengok bini, macam mana? Bangun tidur, biasa bangun tidur, kita pegang handphone. Tengok handphone. Bangun tidur, tengok handphone tak boleh buka. Mata tak boleh buka, macam mana? Habis Segi dunia tak boleh tengok handphone lah. Segi akhirat, kalau orang, dia orang yang cinta Allah, dia tak pandang macam tu. Kalau jenis orang cintakan Allah, dia kalau tak dapat melihat, dia fikir tak dapat melihat Al-Quran, itu yang paling dia takut. Itu kena pakai celak mata. Nak tidur, beruduk dulu. Mata tu kalau kita beruduk, mata tu air kita basuh beruduk ni, gugurlah dosa-dosa mata. Siapa rajin beruduk, membuang sifat-sifat sombong kat muka ni. Rajin beruduk. Kalau dia masih beruduk juga, masih berlagak, masih sombong, masih takabur, itu tandanya uduknya sah, tapi Allah tak terima tentang uduk ni. Sebab dia beruduk tidak dengan sempurna. At-tukhuru miftahu solah, kesucian kunci bagi sembahyang. Mensyukuri mata itu memelihara daripada melihat benda-benda yang haram. Benda haram. Benda haram. Dalam handphone ni ada benda haram, ada benda sebahat, ada benda halal. Dalam handphone ni. Buka, tengok perempuan buka aurat. Asalnya harus, tak haram. Melihat lama-lama, apa tujuannya? Kalau sahaja melihat lama-lama, maka haram. Datang syahwat, lagi haram. Dengar tahu. Tengok perempuan boleh, tengok bini kita. Tengok perempuan lain boleh, jika ada masalah tentang agama, hal perniagaan, hal pengobatan, maka dia benar hukum syarak. Melihat perempuan selain daripada isterinya. Apa itu melihat isteri ni? Pahala. Melihat isteri ni pahala. Melihat isteri pahala, melihat pasangannya pahala, suami melihat isteri, isteri melihat suami, melihat wajah mak bapak kasih sayang, pahala, melihat kitab Al-Quran, pahala, melihat orang soleh, pahala, melihat ulama, pahala, melihat tok guru, pahala, dapat pahala, melihat Baitullah, pahala. Pahala Allah tak tunjuk kat sini, Allah tunjuk kat negeri akhirat. Kalau tunjuk kat sini, penuh masjid, ni mengaji ni penuh. Konsep penuh, mengaji tak penuh. Kedai mamak penuh. Mengaji tak penuh. Ajak mengaji tak nak datang. Cuba bagi tahu datang mengaji. Dah 1 jam mengaji dapat 50. Datang. Manusia ni diumpan dengan duit, diumpan dengan dunia baru dia nak. Tukar negeri akhirat besar barulah mereka terpinga-pinga. Ya Allah, kami menyesal. Ya Allah, kami minta maaf. Ya Allah, kami minta ampun. Dan negeri akhirat bukan negeri minta ampun. Negeri akhirat untuk dihisap. Mensyukuri mata memelihara melihat benda-benda yang haram seperti melihat perempuan selain daripada isterinya, hamba sahayanya dan tentang mahramnya. Melihat yang muda remaja. Ni banyak ni benda-benda berlaku ni, banyak orang buka aurat. Orang lelaki dengan orang lelaki ada aurat. Kau dengan saya ada aurat. Ada aurat. Kau dengan saya ada aurat. Ada aurat. Betul orang lelaki tak boleh pakai seluar pendek. Tak boleh. Dia boleh pakai seluar pendek untuk dalam bilik mandi boleh. Untuk dalam bilik tidur dia sorang-sorang boleh. Sama-sama kawan tak boleh. Ada had dia, ada aurat dia. Haram tak ada kadang sama kawan tidur pakai spender. Pakai spender.
Alung ngangoh tidur pakai spender milik. Jentik. Tu. Melihat aurat lelaki, ya. Tengok boleh melihat bila dalam darurat. Waktu bila? Waktu sunat. Berhatan boleh, Itu dalam kitab fiqh mengatakan asalnya dia perkara yang fardu, mereka boleh melanggar yang fardu. Apa itu? Melihat kemaluan orang, asal hukum tak boleh, haram. Harus melihat apabila nak berhatan. Kalau tak boleh tengok, putih tu kau tu betul kau fikir. Apa makna fikir? Fikir ni makna kefahaman. Ini makna fikir. Ini makna fikir. Selagi manusia berada di bumi Allah, selagi itu hukum fikir ni dia bercabang. Dalam fikir, dalam kitab Arab dia panggil furu'. Furu' ni cabang. Ini cabang ilmu fikir. Betul, ulama tak bagi bergaduh tentang ilmu fiqh. Tentang hukum-hukum Allah, ulama tak bagi bergaduh. Dah 2,5 jam? Okey, belum? Bapa Kelanu tukar kitab Muhimmah. Pastikanlah dan memelihara matamu. Jaga mata lah. Mata kena jaga sungguh. Mata. Sikit lagi nanti kita tukar kitab lah. Jaga mata. Mata jaga sungguh mata. Lagi itu siapa nak cakap mata. Alhamdulillah amal kayu sugi. Kayu sugi amal? Kadang-kadang tak boleh. Selalu amal kayu sugi. Kayu sugi ni ada seorang hamba Allah. Dia kena sihir. Dia bukan cerita bohong. Kena sihir. Badannya mengutu-gutu. Rujuk dengan orang soleh. Apa kata orang soleh? Kau ambil kayu sugi. Kau bacalah kalam bismillah. Kalam bismillah. Sebutlah kalam-kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kosok-kosok je badan kau ni. Baik hilangnya benda kata-kata tubuh ni kelebihan kayu sugi. Pada dalamnya ada ubat. Banyak orang tak nak amal kayu sugi. Amal kayu sugi. Petah bercakap. Cakap masin. Doanya Allah mutakhir fami wa nawir qalbi wa khadim jasadi ala nar. Allah mutakhir fami. Bersihkan hati kami. Allah mutakhir kami. Mudahkanlah percakapan kami. Wa nawir qalbi. Bersihkan hati kami. Wa khadim jasadi ala nar. Haramkanlah jasad kami daripada api neraka Allah. Wallahu a'lam. Cukup ini. Kita buat kitab Muhimmah. Sikit. Sambung sikit. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa halim jasadi 'alanna. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kalam bismillah. Kitab-kitab semua kalam bismillah. Bismillah ni siapa amalkan Allahu Rabbi. Siapa nak masuk bil air? Sebelum masuk bil air baca bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Siapa baca kalam ni? Dia di dinding dan dia dihijab dan jin kapi dalam jamban tu dalam air tak nampak dia. Ni ulama bagi tahu ni, bacalah. Siapa nak menghindar pula daripada kena sihir, kena santau, perkara-perkara yang gangguan daripada jin, amalkanlah bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amalkan, baca. Kalau dalam cawan tu ada santau, pecah lah. Amalkanlah. Dalam bismillah ni dia banyak. Ada kalam bismillah, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada harus, ada haram. Wajib tak mana? Dalam solat. Sunat tak mana? Sunat tak mana? Buat benda-benda yang baik. Banyak. Harus tak mana? Tak kira tak mana kita baca, haruslah hukum dia. Haram tak mana? Nak berzina baca bismillah, tak boleh. Ambil nombor ekor, bismillahirrahmanirrahim, kena nombor ekor, haram tak boleh. Kena tahu. Alam bismillah ni hebat.
Ya, siapa baca bismillah, jin tak boleh follow dia. Ni kalam bismillah, ni kelebihan kalam bismillah. Ya. Jin, kafir tak boleh follow, tak boleh ikut, syaitan tak boleh ikut dia. Kalau kita minum baca bismillahirrahmanirrahim, syaitan tak boleh minum syaitan tu jadi koroi. Kita ni ada jin, ya, ada escort kita, jin kafir. Berbeza Rasulullah jin Islam. Sebab tu Rasulullah dia maksum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak terang kalam bismillah ni lama ni. Ya, nak dikupaskan ba, sin, mim ma'rifatullah, ya, alif, ya, lam lam ha, ya. Nak terang lama. Makan masa nanti kan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu muhimmah. Muhimmah ni cakap Arab. Cakap Arab. Cakap Melayunya apa muhimmah ni? Faham ni? Cakap Melayu. Abu cakap Melayu muhimmah apa? Ni belajar ni Yaman ni. Muhimmah cakap Arab, cakap Melayunya bersemangat. Ni muhimmah. Sebab itu penuntut ilmu dia kena ada 7 mim. Penuntut ilmu. Dia ada muzakarah, mutawilah ni ambil masa lama. Ya, muzakarah satu, kedua mutawilah kena ambil masa lama. Ketiga muhimmah bersemangat. Keempat mujadalah, ya, berdebat. Tapi dia menakan dalam hukum syarak sahaja. Yang keempat iaitu lima mujahadah. Ya, yang keenam tadi subhanallah. Tadi pertama tadi apa? Muzakarah, mutawilah, muhimmah, mujadalah, mujahadah. Dari lagi 2 mim, ya. Muzakarah, murajaah. 6 murajaah. Yang ketujuh Allahu Rabbi. Dia ada sampai 7, ya, dia ada 7 mim. Siapa ada 7 mim ni ahli penuntut ilmu yang hebat. Ya, ada 7 mim. Murajaah, subhanallah, muzakarah. Ada satu lagi, ya. Ni banyak dengan dosa ni lupa. Ada satu lagi, ya, nanti kau ingat bagi tahu. Allahu Rabbi ada 7 mim. Murajaah, mujahadah, muzakarah, mutawilah, muhimmah, mujadalah. Satu lagi apa kalau siapa ingat kita tahu, ya, ada 7 mim. Murajaah ni apa? Apa murajaah? Dia merujuk rujuk murajaah. Muzakarah, dia muzakarah dengan kawan ni, ya. Mujadalah, berdebat. Mujadalah. Ya, mutawilah, belajar, ambil masa lama, tu mutawilah. Muhimmah, bersemangat. Ada satu lagi lupa, nanti ingat beritahu, ya. Yang disakut atas setiap perempuan. Perempuan. Ni muhimmah, dia bersemangat, betul-betul semangat. Yang ditakut atas setiap perempuan yang sudah bersuami. Dah suami. Ya, betul sebelum nikah kena ngaji, nikah, bukan main nikah. Suami ni susah kat negara akhirat. Jika isteri buka aurat, isteri tak sembahyang, isteri tak puasa, suami biar, tak tegur, suami susah kat negara akhirat. Ya, kalau suami dah tegur, nanti dia tanggung sendiri ya dosa kat negara akhirat. Tegur ayang, ya, baby, keluar rumah jangan buka aurat, keluar rumah tutup aurat. Kalau dia buka juga dia tanggung sendiri ya. Suami kena tegur, suami kena tegas. Ya. Itu kalau bab tentang suami isteri, kena belajar bab tentang suami isteri, iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka. Jadi derhaka akan suaminya, maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar. Belajar. Ya. Perempuan sekarang mana nak mengaji, nak belajar. Ya. Belajar tentang dunia nak, belajar akhirat mana nak. Ya. Dan mengetahui akan hukumnya, kena belajar bab hukum dan hakam. Ya. Nanti balik, siapa dah kahwin, tanya bini. Tanya bini. Tentang puasa, macam mana? Ya. Fardunya mana?
rukunnya mana, sunatnya mana. Tentang semayangnya, tanya isteri. Ya, lepas tu isteri pula tanya pula suami. Abang macam mana? Abang tak tahu. Habis Wah, lepas tu kata ulama, nak nikah, carilah isteri itu, perempuan itu, yang pertama, agama dia. Yang lelaki pula, yang pertama, agama dia. Ya, ni tak ada. Cara ni. Duit banyak. Kereta besar. Boleh dia banyak pun nanti duit tak ada. Habis ilmu ni penting. Ilmu ni penting. Apa kelebihan orang berilmu? Orang berilmu ni Allahu Rabbi. Orang berilmu ni Allah tak nak cerita untuk orang berilmu ni. Campak di mana pun dia hidup. Apa hidup? Ilmu tu adalah cahaya. Orang berilmu ni, orang yang berilmu, orang alim ni hidup tak ada susah. Sebab dia pewaris Nabi. Pewaris ulama, pewaris Nabi ulama pewaris Nabi Ni orang tutup guru, habis-habis mana kita tengok dia benar susah, ada dia hutang alung mana ada. Pajak gadai pun tak ada. Kita tengok hebatnya. Senang hidup dia, tak ada kerja pun. Hubungan dia dengan Allah macam mana? Zikirnya, selawatnya, Qurannya macam mana? Ulama ni malam-malam dia berdoa. Kalau salimna min kulli afati wal fitnah. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah umat, selamatkanlah aku, selamatkanlah umat, umat Muhammad daripada segala fitnah. Supaya terpelihara segala amalannya. Segala amalnya. Betul orang perempuan ni, wanita, perempuan yang sudah bernikah, apabila dia berderhaka dengan suaminya, menyakiti suaminya, dia puasa, dia semayang, dia puasa, buat haji, buat umrah, sah, tapi Allah tak terima. Faham? Sebab itu, perempuan yang belum bernikah, dia wajib taat kepada mak dan ayahnya. Apabila dia sudah bernikah, maka berpindah taat mak ayahnya kepada suaminya. Mak ayah tidak ada kuasa dah kepada perempuan itu. Tetapi apabila dia sudah diceraikan oleh suaminya, maka berpindah taat itu daripada suami akan berpindah kepada mak bapak balik. Dia wajib taat mak ayah balik. Sebab itu perempuan yang sudah bernikah, apabila mak ayah kandungnya meninggal dunia sekalipun, dia tak boleh balik apabila tidak minta izin dengan suami. Kalau dia balik, dia adalah wanita yang derhaka kepada suami. Mati dalam perjalanan. Nauzubillah min zalik. Saling ucap. Dia sudah derhaka dengan suami. Tak senang nak jadi wanita solihah, susah. Dalam kitab dia panggil apa? Mar'atus solihah. Apa makna mar'atus solihah? Wanita-wanita solihah, ratu cantik dunia, wanita solihah. Tu ratu cantik dunia. Ratu cantik dunia bukan ratu cantik Filipino. Ratu cantik dunia, wanita yang solihah, isteri yang solihah. Suami balik dah tunggu kedua pintu lah. Suami balik, sambut suami, abang baru balik, abang penat, abang naik. Ni isteri solihah. Tak ada. Orang sekarang suami balik, dia main handphone dia. Main handphone dia. Kadang main PUBG pun ada. Suami tu kena jaga betul-betul suami sama anak. Anak ni pun jaga sungguh. Anak ni dengan mak bapak. Anak dengan mak bapak pun hati-hati sungguh. Kalau kita pakai serban pun, ilmu banyak. Kalau derhaka dengan mak bapak, Allahu Rabbi. Tak cium bau syurga. Itu di antara doa yang terhijab, doa yang dihijab itu anak yang derhaka. Kalau kita tengok dalam kitab, dalam hadis, dalam kitab sirah, cerita Al-Qamah, dalam kitab Duratun Nasihah, cerita Al-Qamah dalam kitab sirah, dalam hadis pada cerita Al-Qamah, sahabat Nabi Al-Qamah kan, dalam kitab Duratun Nasihin pada zaman Aulia, Juraish, wali Allah, seorang wali Allah, macam tu juga, sebab dia semayang, semayang khusyuk sangat sampai tak dengar maknya panggil. Mak dia cakap apa? Wahai Juraish, aku panggil kau, aku ajak makan, kau tak dengar, kau sibuk semayang. Satu hari kau akan difitnah dengan seorang wanita pelacur. Tu satu hari dia kena fitnah dengan seorang wanita pelacur.
Hati-hati dengan mak, hati-hati dengan ayah, ya. Tapi kena tahu bab kaedah ibu kandung, ayah kandung, ibu mertua, bapa mertua. Kena belajar. Wajib, Samsul, ya. Wajib taat kepada ibu kandung, bapa kandung, wajib. Wajib taat, ya. Sunat taat kepada ibu mertua, bapa mertua. Ya. Kalau ibu mertua suruh kata pergi kedai, ya, balik kampung, ya, balik, dapat pahala lah. Kalau tak balik, tak berdosa. Ya, tapi kalau ibu kandung, kalau tak balik, sambil menyinggung hati dia, berdosa. Kalau tak dapat balik, kena inform, kena maklumkan. Mak macam ni bagian duit tak ada lah, contohlah kereta rosak, tak rosak dah. Ya, lepas tu kena tahu ibu kandung dengan ibu mertua. Kena belajar. Ya, tapi kena tahu walaupun sunat taat dengan ibu mertua, bapa mertua, tapi tak boleh juga tinggi suara dengan mereka, tak boleh. Itu kena faham, ya. Sikit lagi, kita berhenti ya, ya. Sikit je lagi. Lagi dalam 10 minit berhenti ya. Ya, sabar. Kan lepas ni elok celik, sekarang ngantuk lah. Sebab apa? Syaitan jahat. Syaitan tak jadi kita belajar. Syaitan ni, bila kita runtut ilmu, bila kita baca Quran, dia takut celak sini. Dia panggil celak syaitan. Kita ngantuk lah. Bila kita baca Quran, kita ngantuk. Ya? Dengar baca ilmu, ngantuk. Dengar khatib baca khutbah, ngantuk. Syaitan takut celak. Tu hebat syaitan ni. Jahat syaitan. Ya? Tapi syaitan jahat-jahat dia tak pegang tangan kita heret kepada jalan-jalan kejahatan tak. Dia cuma takut celak, dia cuma bisik. Ya, lepas tu bisikan-bisikan yang tak baik semua daripada syaitan. Bisikan-bisikan yang baik semua daripada malaikat Allah. Ya, jahat syaitan ni. Syaitan cukup jahat. Itu nanti kat negeri akhirat ada dalam Al-Quran. Lupa surah apa. Syaitan dia berdiri di satu mimbar dalam api neraka Allah. Dari mimbar tu api, tongkat pun api, dia baca khutbah dalam api neraka Allah. Syaitan baca khutbah di dalam api neraka Allah. Jahatnya iblis. Ya, jahatnya iblis. Paling iblis benci syaitan benci apa? Orang takwa. Orang soleh. Apa benda takwa? Taubat. Qanaah, kemuliaan. Wara', yakin. Ni takwa. Ya, nak jadi orang takwa bukan senang, kena banyak mujahadah, kena banyak sabar. Ya, kena banyak sabar. Isteri meletih ceramah, sabar. Faham? Kalau tak sabar jadi dalam rumah tangga bergaduh. Faham? Duit tak ada, sabar. Ni tak ada, duit tak ada, tak sabar. Duit ada, hilang sabar pula. Faham? Habis semua dah beli. Faham? Innallaha ma'as sabirin. Allah yang sabar, Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Faham? Dia orang yang hebat ni, orang yang hebat, orang soleh, orang yang hebat, dia tiga benda tak lari, tiga benda tak lari. Pertama dia apa? Dia pertama sabar. Kedua apa? Kedua dia syukur. Ketiga apa? Dia redha. Tiga ni tak lari. Ni orang soleh. Sabar, innallaha ma'asa sabirin. Bersyukur. Wasana jadi syakirin. Siapa bersyukur, Allah tambah nikmat atas dia. Siapa tak bersyukur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa tak bersyukur atas nikmat yang mana satu yang kamu dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sikit lagi, ya. Bila kita sikit, syaitan lari. Bila kita mula ke dia syaitan tak balik. Jahat syaitan ni. Ada syaitan banyak ni. Bukan kita syaitan. Duduk tepi ni. Dia kacau je. Kita tak nampak. Malaikat banyak ni. Malaikat mana sayap. Jabatan sayap, dia beristighfar. Betul di antara orang soleh ni tak tinggal istighfar. Paling kurang satu hari 70 kali. Nak berlagu buat berlagu. Tak nak berlagu buat biasa. Nak berlagu buat berlagu.
Itu sahabat Nabi dulu dia menyebut kalau Allah guna apa? Guna jari ya. Sebenarnya guna jari ni sunat ni. Sunat guna jari. Pahala. Maka tukar khalifah mereka buat tasbih itu pakai tasbih tak sunat. Harus pakai tasbih. Tapi jikalah pakai tasbih kita boleh mengingat Allah, maka sunat pula pakai tasbih. Ni hukum fikih dia. Faham Lepas tu menyebut Allah ni, menyebut kalau Allah ni azal hukum dia harus. Harus. Apabila kita menyebut kalau Allah, jiwa kita jadi tenang. Ya Allah, 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 ya Allah. Jiwa kita tenang, sunat sebut. Bila kita sebut kalau Allah, kalau kita tak sebut kalau Allah, kita boleh membunuh orang. Boleh sampai cerai berai. Wajib sebut pula. Ni bab tentang kadang-kadang Allah. Yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Ialah manfaat. Untung ni, untuk ilmu ni, macam kita ni, kita belajar. Suami menuntut ilmu, suami baca Quran, suami sedekah, isteri pun dapat pahala. Dapat pahala. Sebab orang menuntut ilmu ni, pahala dia ada dua pendapat, atau pendapat mengatakan seperti dia semayang 1000 rakaat, atau pendapat mengatakan seperti dia ibadat 1000 tahun. Suami pun dapat, isteri pun dapat. Kelebihan menuntut ilmu. Jika isteri pula dia belajar, isteri dapat, suami tak dapat. Padan suami. Dia lain, faham? Dia lain. Sebab isteri tanggungjawab suami. Ini kelebihan isteri. Tapi kena belajar dia kalau 4 mazhab, kena ngaji 4 mazhab. Daripada Imam Syafi'i, Imam Hanafi belajar. Kami rumah wajib bagi siapa? Bagi isteri atau bagi suami? Kena ngaji ya. Okey beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Akhirat, yaumul akhirah, hari akhirat. Nanti hari akhirat di padang mahsyar, hari akhirat, muka surat yang bagi keempat, hari akhirat, kita ni semua manusia ni, hamba Allah ni, mereka semua susah. Ya Allah, kami susah, tolong kami. Kita mula-mula jumpa siapa? Jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong kami susah, tolong kami. Kata Nabi Adam, aku pun susah. Nabi-Nabi pun susah. Nabi Adam cakap apa? Ya Allah, maafkan aku, selamatkan aku. Lepas itu Nabi Adam kata, jumpalah Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lain. Seorang Nabi je, dia doa lain. Siapa dia? Rasulullah. Dia doa apa? Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, ampunilah umatku, selamatkan umatku. Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, doa ni berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Itu hebatnya Nabi. Faham fikirlah 1400 tahun yang lalu. Seorang manusia yang tak pernah jumpa kita, yang tak ada nama handphone kita pun, dia doakan kita. Siapa dia? Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah. Nak impi Rasulullah banyak selawat banyak selawat. Abu, Mami, banyak selawat. Senangnya. Ini nak bagi satu tip. Satu hari kalau kita nak dapat selawat 100 kali ataupun paling kurang 50 kali, setiap lepas solat fardu, duduk je. Aku kadang dengan anak aku semain kat rumah, ajar anak. Duduk. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kalau 10 kali, dah Allahu Rabbi. Kalau satu waktu, kalau 2 waktu, dah 20. Kalau boleh buat lebih ya. Dia setiap amalan ni, dia ada guna dia.
Ya, tok-tok guru tahu lah. Ya, ada amalan-amalan yang tertentu. Ya, Ya Zal Jalali wal Ikram, ada amalan untuk khusus apa? Surah Ikhlas, ada amalan khusus untuk apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ada untuk apa? Ya. Nak rapat untuk guru lah. Rapat dengan ustaz. Nak lembutkan bini, ada amalan dia. Datang jumpa ustaz lah. Tapi datang untuk amalan untuk dapat bini, datang lah. Ada amalan ni. Tengok ulama-ulama hebat-hebat. Bicara tutup kes macam-macam. Orang nampak dia berjalan di atas air. Padahal dia duduk dekat negara dia. Orang nampak dekat Mekah tengah buat haji. Ada amalan yang tertentu. Amalan yang hebat-hebat lah. Ada sejam dah, belum? Sejam? Sejam 2 minit? Okey. Lagi 2-3 minit. Sabar. Alah, lepas ni tak antuk ni. Garang antuk dah jauh nak mati. Makan lemang elok lah. Ini benda akhirat, benda syurga. Tengoklah kita Quran. Kita tak boleh nak baca sampai 10 line. Tak boleh. Tapi Facebook, kita boleh buka kadang 4 jam. Main PUBG 4 jam lama. Patang kali lawan Naman Sarah. Kadang geng-geng belajar ni, geng-geng serbat ni. Janggut panjang. Elok lah sebab dunia. Akhirat. Dia sebab akhirat ni, dia susah. Susah nak menempuh akhirat ni susah. Sebab dia benda yang cukup berharga, cukup mahal. Senang bagi contoh satu senang. Kita belajar, kadang nak beli kitab pun kita tak mampu nak beli. Padahal murah, RM10, RM15. Tapi segi dunia kita mampu berhabis-habisan segi dunia. Tapi segi akhirat tak boleh. Sebab apa? Kalau dalam hadis sebut, di antara yang akan memberi syafaat di negara akhirat, iaitu kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang kamu menuntut ilmu. Yalah, kitab ni dia akan cari Tuhan dia. Sebab kita mendapat amalan daripada ilmu. Sebab ini semua daripada kalam-kalam Nabi. Faham dia cari Tuhan dia. Faham Tengok orang soleh, tengok ulama-ulama kat rumah kitab banyak. Banyak kitab. Kita banyak. Sudu banyak. Orang perempuan sudu, soal sudik banyak. Beli kitab sayang sangat beli kitab. Kadang ustaz minta tolong beli kitab, Allahu Rabbi, kudukut punya orang. Busuk punya orang. Orang sini, orang tempat lain. Allah tak pakai hijab. Allah pakai hijab bila? Pada kita kena mati tu. Tahu kan nak mati tengok atas? Orang nak mati, dia nak mati ni, dia punya mata, selalu dalam kuliah aku selalu sebut. Nak mati ni, dia punya mata memang jelek. Tapi dia tak nampak dunia, tak nampak. Bini sebelah pun tak nampak. Dalam kitab Tauhid pun beritahu, apabila orang tengah sakaratul maut, hendaklah kamu dia nak air, bagi air. Jangan tak bagi air. Bila kamu tak bagi air, nanti maka datang syaitan akan bawa air. Itu orang nak mati tu. Air. Syaitan akan datang menyerupai orang yang dia sayang. Walaupun mak dia dah meninggal kali pun, dia akan datang berupa mak dia. Itu sakaratul maut ni perkara yang paling menakutkan. Sakarat. Wallahu a'lam. Cukup lah sampai sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. 2 hari yang akan datang. Firdaus. Tengok kepada Tuan Firdaus dengan abang. Kita akan buat kuliah lagi yang akan datang. 2 hari lagi ke 3 hari lagi ke macam tu. Mudah-mudahan kita jangan belajar je. Kalau kita belajar, beramal. Jangan belajar je. Kalau kita tak beramal, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan berkat dunia dan akhirat. Tolong kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. A'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka as-sami'u du'a fi hadzal bait fi hadzal majlis. Allahumma rusna bi ainika allati la tanamu waqfina bi kanabika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina wa la tuhlikna wa anta rajauna. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.